Selamat pagi kepada Puan Aniza dan rakan-rakan sekalian. Saya Jasmine Wallison dari PJ2825. Pada pagi ini saya ingin membentangkan dan terangkan secara terperinci tentang sejauh mana aspirasi dan hala tuju pendidikan serta implikasinya dalam membangunkan seorang guru berjiwa pendidik mengikut bidang masing-masing melalui persembahan secara digital. Jadi, pertama sekali saya ingin menerangkan tentang apa itu PPPN 2013 hingga 2025. PPPN 2013 hingga 2025 ialah pelan transformasi pendidikan negara yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagi meningkatkan kualiti sistem pendidik supaya setanding dengan standard antarabangsa serta melahirkan model insan yang berkualiti tinggi. PPPN ini diwujudkan bagi meningkatkan kualiti pembelajaran murid, memastikan akses pendidikan menyeluruh dalam kalangan murid. Selain itu, PPPN diwujudkan bagi melahirkan murid yang berkemahiran abad ke-21, memperkukuhkan profesion keguruan dan juga adalah untuk menyediakan sistem pendidikan yang lebih efisien dan berkesan dalam pembelajaran. Jadi seterusnya, saya akan menerangkan apakah itu acak keempat dalam PPPN 2013 hingga 2025. Acak keempat dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPN 2013 hingga 2025, dia menekankan usaha mentransformasikan profesion keguruan menjadi profesion pilihan yang berpraktik dan elit. Aspirasi ini telah memberikan fokus kepada pengambilan guru daripada kalangan graduan terbaik, penyediaan latihan profesional, penerusan laluan kerjaya yang jelas serta pengukuhan budaya, kolaborasi dan accountability. Hala tuju ini bertujuan untuk melahirkan guru yang berkualiti tinggi dan berjiwa pendidik dalam semua bidang selaras dengan keperluan pendidikan pada abad ke-21. Jadi maksudnya kerajaan ingin menjadikan kerjaya guru sebagai satu profesion yang berpraktik berkualiti tinggi dan menjadi pilihan utama dalam semua kalangan pelajar yang cemerlang. Dalam konteks pendidikan jasmani, perubahan ini telah memberi kesan yang besar terhadap pembangunan guru yang bukan sahaja komponen dari segi kemahiran fizikal, tetapi juga berjiwa pendidik dalam membentuk murid yang holistik. Jadi, gambar ini telah menunjukkan 5 aspirasi utama sistem pendidikan Malaysia dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPN, iaitu pertama, akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. Kelima-lima aspek ini penting untuk memastikan sistem pendidikan negara berkembang secara menyeluruh. Yang pertama, akses. Akses dapat memastikan 100% enrollment murid daripada prasekolah sehingga menengah atas. Ini bermaksud semua kanak-kanak tanpa mengira latar belakang sama ada mereka tinggal di bandar atau luar bandar, mereka semua mempunyai peluang untuk mendapatkan pendidikan yang sama. Hal ini yang penting supaya tiada seseorang murid yang tercicil dan semua murid akan mendapat hak pendidikan yang sama. Yang kedua iaitu kualiti. Malaysia mensasarkan untuk berada dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentadbiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA. Ini menunjukkan bahawa sistem pendidikan kita ingin mencapai dalam standard antarabangsa
Oleh itu, guru perlu meningkatkan kualiti pembelajaran dan murid perlu menguasai kemahiran berfikir aras tinggi, tetapi bukan sekadar menghafal sahaja. Yang ketiga iaitu equity. Equity dapat mengurangkan jurang pencapaian sebanyak 50%. Jurang ini termasuk perbezaan antara pandai atau luar pandai, tahap sosioekonomi dan gender menjelang tahun 2020. Melapangnya adalah untuk memastikan semua murid mendapat peluang yang adil dalam pendidikan dan tiada yang ketinggian. Yang keempat iaitu perpaduan. Sistem pendidikan berperanan untuk memupuk perpaduan dalam kalangan murid yang berbilang kaum. Melalui sekolah, murid belajar untuk menghormati budaya, agama dan adat rasa yang berbeza. Ini penting untuk membentuk masyarakat yang harmoni dan bersatu padu dalam masa hadapan. Yang terakhir iaitu kecekapan. Kecekapan dapat memastikan sistem pendidikan dapat memaksimumkan keberhasilan murid untuk menggunakan sumber yang sedia ada. Ini bermaksud guru dan pihak sekolah perlu menggunakan masa, tenaga dan kemudahan dengan sebaik mungkin supaya pembelajaran tersebut menjadi lebih berkesan dan berminat. Jika semua aspirasi ini dapat dicapai, Malaysia mampu melahirkan generasi muda yang pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran berdui bahasa, etika dan kerohanian, dan identiti nasional. Jadi saya jelaskan secara mendalam lagi. Yang pertama iaitu pengetahuan, iaitu penguasaan ilmu akademik. Pengetahuan merujuk kepada keupayaan seseorang murid untuk menguasai pelbagai bidang ilmu seperti bahasa, matematik, sains dan subjek lain. Contohnya, murid bukan hanya menghafal fakta sains tetapi mampu menjelaskan fenomena alam dan mengkaitkannya dengan kehidupan seharian. Yang kedua iaitu kemahiran murid untuk berfikir. Kemahiran berfikir melibatkan keupayaan seseorang murid menggunakan minda mereka secara aktif untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang betul. Contohnya, murid mampu memberi pendapat yang bernas dalam sesuatu perbincangan dan mencadangkan penyelesaian kepada sesuatu isu dengan baik. Yang ketiga, kemahiran memimpin, iaitu seseorang murid mempunyai kebolehan untuk membuat keputusan dan memimpin. Kemahiran ini merujuk kepada kebolehan murid untuk mengurus diri dan orang lain serta bertanggungjawab dalam sesuatu situasi. Contohnya, murid tersebut dapat menjadi ketua kumpulan, mengagihkan tugas dan memastikan kerja disiapkan dengan baik. Yang keempat iaitu kemahiran dui bahasa. Maksudnya murid tersebut dapat menguasai bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dengan baik. Kemahiran ini penting bagi memastikan murid boleh berkomunikasi dengan berkesan di peringkat nasional dan antarabangsa. Contohnya, murid boleh membentangkan idea mereka dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dengan lancar. Yang kelima iaitu etika dan kerohanian. Contohnya, nilai moral dan akhlak. Etika dan kerohanian melibatkan pembentukan sosial dan nilai murni dalam diri murid. Contohnya, murid tersebut menghormati guru, membantu rakan dan tidak menipu dalam peperiksaan. Ini telah menunjukkan murid tersebut mempunyai akhlak yang baik dan telah berjaya mengamalkan nilai hormat, menghormati dan sikap kejujuran. Yang terakhir iaitu identiti nasional, iaitu semangat patriotisme dan jati diri dalam diri seseorang. Identiti nasional merujuk kepada rasa cinta dan bangga
terhadap negara serta kesedaran sebagai rakyat Malaysia. Contohnya, murid tersebut sentiasa menyertai sambutan Hari Kebangsaan dan menghormati budaya serta agama rakan-rakan. Seterusnya saya akan membincangkan tentang hala 7 pendidik iaitu dalam Ancaka 4. Hala 7 ini amat penting kerana guru merupakan tongkat utama dalam menentukan hasilan sistem pendidikan dan kemenjadian murid. Oleh itu, usaha untuk memperkukuh kualiti guru dilihat sebagai langkah strategik dalam meningkatkan mutu pendidikan negara. Salah satu hala 7 utama Ancaka 4 ialah memastikan pemilihan guru adalah berkualiti yang tinggi. Hanya calon daripada kalangan graduan terbaik iaitu daripada 30% untuk diambil menjadi seorang guru. Dia bertujuan untuk memastikan hanya individu yang berkualiti tinggi sahaja mereka dapat berpeluang untuk menjadi seorang guru. Guru yang dipilih haruslah mempunyai akademi yang tinggi iaitu mendapat keputusan yang cemerlang, kemahiran berfikir aras tinggi iaitu KPAT, dan sikap profesional dan komitmen yang tinggi. Tujuannya adalah untuk melahirkan guru yang benar-benar kompeten dan berpotensi yang tinggi. Selain itu, hala 7 ini juga menekankan bahawa penyediaan latihan perguruan yang berkualiti dan bertaraf tinggi. Guru pelatih akan diberikan latihan yang komprehensif, merangkumi aspek teori dan amali, iaitu program latihan praktikal, agar seseorang guru tersebut dia sentiasa bersedia untuk menghadapi situasi sebenar dalam bilik darjah. Latihan ini turut menekankan untuk menggunakan penggunaan pedagogi moden, kemahiran berfikir aras tinggi, kebat serta integrasi teknologi dalam pembelajaran. Jadi ini adalah untuk memastikan guru sentiasa meningkatkan kemahiran dan pengetahuan mereka. Yang ketiga yaitu pembangunan profesional berterusan turut diberi perhatian bagi memastikan guru sentiasa meningkatkan pengetahuan dan kemahiran selaras dengan perubahan semasa. Guru akan diberi peluang untuk meningkatkan kemahiran secara berterusan, dan dia dalam sini dia tekan bahawa guru akan diberi khusus dan latihan dalam perkhidmatan, pembelajaran sepanjang hayat dan meningkatkan kemahiran ICT dan inovasi untuk melahirkan seseorang guru yang sentiasa relevan dengan perubahan zaman. Seterusnya, Ancaka 4 dia turut menyediakan laluan kerjaya yang jelas dan menarik dalam profesi keguruan. Guru tidak lagi terhad dalam satu laluan sahaja. Sebaliknya, boleh memilih untuk berkembang dalam bidang pengajaran sebagai guru bakal atau dalam bidang kepimpinan sebagai pentadbir sekolah atau pengetua, atau dalam bidang kepakaran khusus. Ini dapat memberikan motivasi kepada guru supaya mereka sentiasa berkembang mengikut minat dan kebolehan mereka. Yang terakhir, sistem penilaian kepada guru berdasarkan prestasi mereka juga ditambah baik dengan memberikan penekanan kepada prestasi
bertanding tempoh perkhidmatan semata-mata. Penilaian ini akan dibuat berdasarkan prestasi pengajaran, keberkesanan PDB dan sumbangan kepada sekolah. Ini dapat menggalakkan budaya kerja cemerlang dan profesional. Berikut adalah implikasi anjakan 4 PPPM terhadap pembangunan guru berjiwa pendidik dalam bidang masing-masing. Jadi dalam perbincangan saya pada hari ini, saya pilih dalam pendidikan jasmani. Berikut ialah implikasi anjakan 4 PPPM terhadap pembangunan guru berjiwa pendidik dalam bidang pendidikan jasmani. Yang pertama, meningkatkan kualiti guru pendidikan jasmani. Pengambilan hanya dalam kalangan graduat 30% terbaik akan memastikan seseorang guru PJ itu bukan sahaja cekal secara fizikal, tetapi juga mempunyai pengetahuan dalam sains sukan, anatomi dan fisiologi. Ini dapat membantu guru untuk merancang pengajaran mereka secara sistematik dan berasaskan bukti. Contohnya, dalam sains sukan, fungsi otot adalah untuk aktiviti PJ dan juga dapat melahirkan guru yang komponen bukan secara aktif secara fizikal. Yang kedua iaitu pengajaran pendidikan jasmani menjadi lebih berstruktur dan berimpak tinggi. Dengan latihan yang berterusan dan berkualiti, seseorang guru PJ dia akan menggunakan berbagai jenis kaedah moden seperti pembelajaran berasaskan permainan, aktiviti interaktif, dan semangat kesukanan. Ini dapat meningkatkan pelibatan murid dalam aktiviti PJ dan membantu murid untuk memahami kepentingan kecergasan secara praktikal. Yang ketiga, memperkukuh budaya kecergasan dan gaya hidup yang sihat di sekolah. Seseorang guru PJ dia mudah menjadi contoh gaya hidup yang sihat kepada dalam kalangan murid. Dengan peningkatan profesionalisme, guru PJ dapat memupuk nilai disiplin, semangat kesukanan dan amalan hidup sihat secara konsisten. Ini telah memberikan kesan jangka panjang kepada kesejahteraan fizikal dan mental murid. Dan yang terakhir iaitu peningkatan motivasi dan profesionalisme guru. Berbagai laluan kejayaan berasaskan prestasi telah memberi galakan kepada guru PJ untuk meningkatkan kemahiran supaya mereka mempunyai lebih banyak peluang untuk mendapatkan galakan, contohnya naik pangkat dan sebagainya. Jadi dengan ini, guru akan menjadi lebih bermotivasi untuk mengikuti berbagai jenis kursus, latihan dan persijilan dalam bidang sukan. Jadi yang terakhir, saya ingin membuat sedikit rumusan tentang pembentangan saya pada hari ini. Secara keseluruhannya, aspirasi dan hala tuju pendidikan dalam ajakan 4 PPPM 2013 hingga 2025 telah memberi impak yang besar terhadap pembangunan guru berjiwa pendidik dalam semua bidang. Usaha ini bukan sahaja dapat meningkatkan kualiti dan profesionalisme guru, malah juga dapat mematapkan profesion keguruan sebagai kejayaan yang dihormati dan menjadi pilihan utama. Dengan adanya guru yang komponen berdedikasi dan berjiwa pendidik, sistem pendidikan negara akan mampu melahirkan generasi-generasi muda yang berilmu, berakhlak dan berdaya saing di peringkat global. Jadi itu sahaja daripada pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.